Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Azmi bin Saleh, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Bukit Bandar Raya. Berkaitan dengan inovasi yang dihasilkan oleh Cikgu Ragu ini, bagi saya sebalaku Cikgu Bahasa Melayu, saya dapati bukan saja sesuai untuk penggunaan untuk matematik, tapi ia juga sesuai untuk mengajar bahasa Melayu, terutama sekali tentang imbuhan, apa itu imbuhan, apitan, sisipan. Secara tak langsung murid akan tahu apa itu sisipan, apa itu apitan dan apa itu imbuhan awalan. Jadi dengan adanya fungsi magnet ni dengan pelbagai warna, murid dapat bermain secara hands on ataupun bermain secara pasangan. Jadi penggunaan pembelajaran abad ke-21 dapat menanamkan minat murid untuk lebih memahami. Yang penting sekali ialah supaya murid faham apa yang cikgu ajar, bukan setakat apa yang cikgu ajar tu untuk murid-murid menjawab soalan. Yang penting dia faham. Jadi saya rasa alat ini bagus dengan sedikit penambahan, mungkin besar sikit ke, dengan warna-warna yang lebih menarik. Jadi saya mengucapkan tahniahlah kepada Cikgu Ragu kerana menghasilkan satu ciptaan ni yang bagi saya sungguh berkesan. Terutama sekali bagi murid-murid yang mempunyai kepelbagaian minat, ya, yang memerlukan dia hands on. Selamat sejahtera, selamat pagi. Saya Cikgu Suhaila binti Umar, penolong kanan hal ehwal murid SK Bukit Bandar Raya yang juga merangkap sebagai guru matematik di sekolah ini. Baik, saya nak komen mengenai board solving problem ni, board penyelesaian masalah ini adalah bagus untuk murid-murid zaman sekarang yang suka benda-benda mewujud dan mewarna-warni. So bila perkara ini, bila board ini digunakan oleh setiap murid dan dia akan memberi lebih kefahaman lah kepada murid. Board ini juga boleh digunakan sebagai flashcard atau untuk merujuk dengan lebih mudah. Jadi bermaksud board ini juga boleh menarik minat murid yang sekarang ini murid agak tidak berminat dengan mata pelajaran matematik. Dengan adanya board penyelesaian masalah ini, insya-Allah ia boleh membantu guru-guru di setiap sekolah untuk menarik minat dan menyelesaikan masalah-masalah berkenaan penyelesaian masalah matematik dengan lebih mudah dan berkesan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Upi Asmal binti Zainal Abidin, guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Bukit Bandar Raya. Sekolah saya sangat beruntung kerana kami mempunyai seorang guru yang sangat inovatif, iaitu Cikgu Ragu. Dia telah berkongsi dengan kami tentang board yang ada magnetik, jaluran-jaluran ni yang mempunyai bentuk-bentuk yang berbeza. Jadi saya boleh gunakan dalam pendidikan Islam untuk menentukan kadar bacaan dalam bacaan Al-Quran. Maknanya kadang-kadang budak-budak ni dia tak tahu bahawa 6 harakat lebih panjang daripada 4 harakat, 4 harakat lebih panjang daripada 2 harakat. Jadi bila saya kata okey, bacaan 6 harakat, mereka akan letakkan pada board ni dan dia akan baca dengan lebih panjang dengan betul. Bila saya kata okey, bacaan 4 harakat, mereka akan letakkan yang board yang warna yang sedang ni di bawah, dan yang akhir sekali 2 harakat. Jadi mereka tak akan salah dah dari segi bilangan harakat ketika membaca Al-Quran. Thank you kepada Cikgu Ragu sebab memberikan kami peluang untuk mencuba bahan inovatif yang disediakan untuk kegunaan bukan saja untuk matematik yang pada asalnya merupakan subjek dia, tetapi juga untuk subjek saya dan anak murid saya. Thank you Cikgu Ragu. Hi, I'm Siva Shankri from SK Bukit Bandar Raya. I've been teaching science for past 12 years. Okay, this is the product that I use. Okay, it comes with a whiteboard. It comes with this magnetic bar, duster, and a marker. So how I use this into my science education is because we have the science process skill, and to teach science process skill, in this science process skill, there's a topic of data interpreting. Like you can see over here, you see interpreting data, and we use actually this bar. We use this board. We give the board to all the children, and the children needs to do this. Okay, so what we can do is I gave the children what they call that, the data which they need to insert inside this to draw the bar chart. For example,
how many, for if you see here, this is about the toy car and the distance travel, if you can see here. So I'll write the numbers on the board, and the children has to put it in the table form here, into the bar chart form. So what the children can do is they'll see which is the highest one, they put the longest bar, and then followed by the shorter, and then the last will be the shortest bar. So they will draw the bar chart like this, and then they draw this bar chart like this, and then they stick it here, and this is how they will show the answers. Okay, therefore, besides using it for this, I also utilize this whiteboard. When I ask quiz questions and all, children answer on this and they just put it on top. They show. So from far we can know which child has answered it correctly, and I can know what is the percentage to know my learning outcome, how many of them has taught that particular subject. So this is a very useful device. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Syariza, guru matematik tahun 4 dan 5. Saya dapati penggunaan bar ini dapat membantu murid yang lemah lah, terutamanya dalam proses penyelesaian masalah. Kerana kita tahu tahap pemikiran murid kita ni berbeza. Ada yang mudah faham apabila membaca soalan, dan ada juga yang lambat nak faham untuk menyelesaikan soalan tersebut, sama ada nak guna operasi mana. Jadi penggunaan bar ini saya rasa murid lebih cepat, kerana mereka dapat menggunakannya sama ada nak menggunakan operasi yang sesuai, yang mana satu, sama ada penambahan ataupun penolakan melalui bar ini. Automatik murid dapat menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan cepat. Saya rasa penggunaan ini sangat bagus. Terima kasih. My name is Sumati. I'm from SK Bukit Bandaraya and I'm teaching English subject. Okay, this is a magnetic board. Okay, how can we use this for English subject? Okay, if we are given sentences, and we can ask children to fill up the sentences with verb. If the sentence needs a word with verb, ask them to stick the blue color magnetic and write down the verb in it, on it. And then if the sentence need adjective, ask them to pick up a green color magnetic and then write the adjective word there. And if it is an adverb, then ask them to pick up a red color and then write the adverb. So in this we can differentiate what are the verbs, adjective, adverbs. So we can use this for all the other types of, for grammar usage in English. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurjanatul Hafizah binti Ahmad Jalaluddin, Ketua Panitia Matematik. Rasa bahawa alat ni macam amat-amat berguna dan bagus, terutama sekali untuk murid yang lemah. Sebab daripada segi bar ni saja, murid tu daripada soalan dia boleh tahu dah bahawa yang kalau bar yang panjang menunjukkan bilangan tu lebih. Bar yang pendek menunjukkan bilangan tu kurang. Jadi dia boleh tahu sama ada operasi tersebut tambah atau tolak. Kemudian dengan warna-warni, perlu dia tambah lagi warna-warni, dia macam nampak lebih ceria lah, lebih menyeronokkan untuk murid. Itu saja. Selamat sejahtera, saya Cikgu Muhammad Anwar bin Rahim dari SK Bukit Bandaraya, merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Okey, baik. Di sini kita ada board dan juga magnetik dan juga marker. Baik, alat-alat ini boleh dijadikan alat bantu mengajar bagi subjek Bahasa Melayu. Caranya, salah satu daripadanya ialah kita boleh mengajar aspek tata bahasa. Contoh dalam kata kerja pasif atau kerja aktif transitif. Okey, saya tunjukkan ya. Okey. First kita buka lah dulu marker ni kan. Kita tulis, boleh tulis di atas. Okey, kita tulis kata kerja. Kata kerja, contohnya sepak. Okay. Kita tulis pula sini. Kalau kata kerja pasif, dia kena ada perkataan huruf D di hadapan dia, imbuhan D. Sorry. Okey, di sepak. Okey. Kalau kata kerja aktif sensitifnya, dia menjadi menyepak.
Okey, jadi murid-murid boleh kenal pastilah yang mana satu kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Okey, selain itu juga dia boleh kita ajarkan dengan imbuhan. Imbuhan ber, ter. Sebab tag magnetik ni senang untuk ditanggalkan. Jadi mudah untuk guru-guru menggunakan semula dan menjimatkan duit lah, cost effective orang panggil. Okay, sekian saja daripada saya, Cikgu Muhammad Anwar bin Rahim. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Saya Cikgu Masnani binti Nawawi, guru matematik tahun 5. Saya rasa alat ini sangat membantu murid dalam menyelesaikan masalah, dalam penyelesaian masalah, kerana mereka boleh mengaplikasikan daripada bentuk soalan yang daripada abstrak kepada bahan maujud. Jadi mereka boleh merangsang minda tu dengan lebih baik. So masalah tu dapat difahami dengan lebih tepat. Jadi alat ini sebagai perangsang untuk mereka berfikir dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Selamat pagi semua. Nama saya Ilanggo Nalaki Raja, Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya. Saya dapati saya boleh menggunakan model bar ni dalam mata pelajaran pendidikan moral, di mana saya boleh menggunakan dalam PDP lah. Contohnya saya bagi murid 3 situasi. Situasi pertama, situasi kedua, situasi ketiga. So, saya akan suruh murid menilai sendiri situasi itu, sama ada situasi itu adalah tindakan sesuatu dalam sesuatu tindakan tu sama ada baik ataupun tak baik. So, murid boleh menggunakan pelekat hijau untuk menunjukkan sama ada di situasi satu tindakannya baik atau tidak baik. Untuk yang baik dia guna hijau, untuk yang tidak baik dia boleh gunakan merah. Kalau murid tak faham tentang situasi berkenaan atau dia tak tahu nak gunakan macam mana, dia boleh gunakan warna kuning. Saya rasa berguna juga dalam subjek mata pelajaran pendidikan moral.